Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aflin Akasha. Hari ini saya ingin berkongsikan tentang isu-isu yang hangat dan berkait rapat dengan kita, lebih-lebih lagi dalam kalangan students. Topik kita pada hari ini adalah tentang isu kesihatan mental, di mana dalam beberapa tahun ini isu kesihatan mental dalam kalangan student dan masyarakat lain sering mendapat perhatian. Menurut Majlis Keselamatan Negara, student yang berumur 13 tahun hingga 17 tahun mempunyai idea untuk bunuh diri itu meningkat kepada 13.1% pada tahun 2022, iaitu seramai 4,300 orang berbanding 10% pada tahun kelima sebelumnya. Matlamat kita dalam podcast ini adalah matlamat dua hala, di mana kita membuka ruang untuk berkongsi pelbagai pandangan masing-masing untuk menangani isu kesihatan mental. Jadi, dalam podcast ini bersama saya saudara Irfan. Apa khabar saudara Irfan? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey. Dalam podcast ni kan, saya nak tanya sikit lah. Saudara Iskandar Irfan lebih dikenali. Jadi, boleh tak saudara Irfan sharekan sedikit tentang sejarah kesihatan mental ni? Dari mana isu ni wujud? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, setiap perkara yang terjadi mesti ada sejarahnya. Mesti ada permulaannya. Di mana, mengapa dan bagaimana perkara itu boleh berlaku. Sejarah kesihatan mental pada mulanya, orang zaman dulu ni, orang zaman purba lah, dia tak percaya pada kesihatan mental ni. Orang dulu ingat kesihatan mental ni macam fahaman animisme. Tahyul. Tahyul. Oh, okey. Diorang ingat semua benda tu tahyul. Kalau macam contohnya ada dewa, kalau diorang kena rasuk ke, diorang cakap sorang-sorang ke, itu maknanya dewa-dewa macam pokok ke, batu ke dulu marah diorang. Okey, faham. Lepas tu orang kata apa, zaman makin berubah, perkara pun makin maju. Lepas tu untuk membuangkan fahaman-fahaman yang mengarut-karut itu, maka ada satu pakar perubatan ni, dia telah membuat satu kajian, maka muncullah satu nama yang dipanggil nama sebagai kesihatan mental. Pada tahun 1808, Philippe Pinel membuat perubahan penting dalam merawat orang dengan masalah kesihatan mental, iaitu dengan menghilangkan rantai dan mengizinkan pesakit untuk melakukan aktiviti luar ruangan pesakit. Macam saya cakap tadi, dulu kalau orang yang kena kesihatan mental ni, orang zaman dulu ingat perkara ni tahyul. Lepas tu diorang akan letakkan rantai kan. Lepas tu bila dah berubah zaman, orang dah tak pakai rantai ke gelang ke, tak pakai dah. Orang suruh kita buat aktiviti luar. Macam contoh kalau kita rasa kesunyian, kita kena keluar bergaul dengan orang. Oh, kiranya dah berubah. Berubah. Okey. Makin lama makin berubah cara rawatan dia. Okey, terima kasih saudara Irfan tentang perkongsian sejarah isu kesihatan mental. Setelah kita tahu masyarakat dulu ramai yang menyangkalkan isu ni adalah tahyul semata-mata. Jadi untuk perkongsian seterusnya bersama saya saudari Fatin Syafiqah. Apa khabar saudari Fatin? Alhamdulillah semakin sihat. Bukan semakin sihat, sihat lah tapi. Okey, jadi saya nak tahu sedikit lah, saudari boleh share sikit tak tentang apakah faktor ataupun punca yang berlaku dalam isu kesihatan mental ni? Macam mana benda ni boleh terjadi? Okey, sebenarnya banyak je faktor yang menjejaskan kesihatan mental, terutamanya pelajar. Tapi hari ni kita akan kupas sikit je lah, beberapa je. Okey, salah satu faktor yang menyebabkan terjejasnya kesihatan mental seorang pelajar tu antaranya tekanan akademik. Macam yang kita tahu, kalau sekarang tidak sama macam dulu. Macam kalau sekarang form 1 pun silibus dia
dah tinggi-tinggi. Lepas tu bila banyak sangat kerja, semua tu akan menyebabkan tekanan, dan tambahan pula kalau ada mak ayah yang, kita faham semua mak ayah nak yang terbaik untuk anak-anak kan. Faham. Tapi macam terlalu meletakkan expectation yang tinggi terhadap anak. Pressure. Pressure, ya betul. Jadi semua tu anak-anak pun akan rasa Tertekan lah. tertekan. Akan rasa tertekan. Kita semua nak yang terbaik, nak buat yang terbaik. Betul. Tapi kita tahu takat Potensi diri seseorang potensi tu. diri Okey. kita. Okay, yang kedua pula bully. Okay, kalau bully ni, kalau sekarang isu shaming ni memang semakin berleluasa. Bukanlah benda yang kita anggap remeh lagi. Macam, okay, saya cerita pasal kawan saya lah. Adalah salah seorang kawan saya ni, dia selalu kena shaming bab gigi. Okey. Seapakan dia memang betul-betul depressed, memang betul-betul tak nak pergi sekolah, selama sebulan dia tak pergi sekolah. Sebabkan bab gigi ya? Ya, sebab yelah, kita walaupun kita rasa okey, tapi bila orang sekeliling kita duk kata Betul. ni lama-lama dia akan menjejaskan confidence kita juga. Betul, kan. faham. Jadi selama sebulan lebih juga dia tak pergi sekolah, dia tak mau keluar bilik pun. Jadi lepas buat braces tu, bila ada appointment braces tu, barulah dia buat keputusan nak pergi sekolah. Baru berkeyakinan. Ya, baru keyakinan. Glow up lah orang kata. Glow up. Tapi masa dah tempoh tu pun dia memang tak cakap dengan orang langsung. Even pakai braces dia pun. Sebab still ada orang yang shaming dia juga. Biasalah mulut manusia kan. Betul. Okay. Tu je faktor yang ingin saya kongsikan hari ni. Okey, terima kasih saudari Fatin Syafiqah tentang perkongsian faktor ataupun punca yang berlaku disebabkan isu kesihatan mental. Jadi seterusnya bersama saya dengan saudari Nashitah. Betul? Ya, betul. Ya, apa khabar saudari Nashitah? Baik, alhamdulillah. Okey. Untuk perkongsian seterusnya saya ingin bertanya kepada saudari lah, apakah kesan yang berlaku kepada student seandainya isu kesihatan mental ni diremehkan ataupun masyarakat tak ambil peduli tentang isu kesihatan mental ni? Okey, baiklah. Kalau kita tahu kalau isu kesihatan mental berkaitan pelajar ni mestilah efek kan tentang pembelajaran dia kan. Betul. Jadi kita ada beberapa kesan lah kita dapat lihat daripada dia bila dia ada penyakit mental. Ya. Okay. Yang pertama kita boleh tengok dari segi kehadiran kelas dia. Kita dapat tengok dia macam semakin hari semakin kerap tak datang sekolah. Tak hadir ke kelas. Ya, benar. Lepas tu kita dapat tengok juga bila kalau dia datang sekolah kan, kita tengok dia dalam kelas tu dia tak suka bergaul, suka menyendiri. Introvert lah. Ya. Kadang-kadang Moody. dia ni ada juga setengah orang dia senyap, tapi setengah orang dia macam aktif. Tapi kita tak tahu dia tu sebenarnya ada masalah. Okey, faham. Selain tu juga kita dapat tengok dekat luar daripada sekolah pun dia macam kurang keluar daripada rumah, sering berkurung macam tu, tak nak bergaul dengan keluarga pun macam tak nak bergaul sangat. Okey. Jadi itulah antara kesan yang kita tengok kalau dia terkena penyakit macam masalah stres ke apa ke. Dia lebih nanti bila tak hadir lebih kepada akademik tu merosak lah. Betul. Okey, setelah kita tahu kesan-kesan yang dikongsikan oleh saudari Nashitah, begitu terkesan seandainya seseorang itu mengalami kesihatan mental yang kurang baik. Jadi bersama saya saudara Tasha. Apa khabar saudara Tasha? Alhamdulillah baik. Okey. Untuk perkongsian yang seterusnya, saya ingin menanyakan tentang apakah indikator ataupun ciri-ciri seseorang student itu mempunyai kesihatan mental yang baik. Boleh saudari kongsikan? Okey, ciri kesihatan mental yang baik ni ada banyak, tapi apa yang saya tak sebut kat sini tak bermakna kesihatan mental seorang tu tak baik lah. Faham.
Okey, ciri kesihatan mental yang baik yang pertama adalah rasa senang dengan diri sendiri. Bermaksud kita rasa sayang dengan diri sendiri, kita senang dengan diri sendiri. Kita tak rasa insecure walaupun orang kata kita gemuk, pendek, hitam. Okey, faham? Okey, ciri kesihatan mental yang baik yang kedua adalah selesa bergaul dengan orang lain. Bermakna kita santai dan jadi diri sendiri apabila berkomunikasi dengan orang lain lah. Okey, faham. Sebagai pelajar, kita kena berani untuk bergaul dengan rakan yang lain. Sebab bila kita tak ada kawan dan tak bergaul, kita akan rasa sunyi. Betul. Dan akan rasa stres lah, tak tenang. Betul. Okey, yang ketiga pula adalah mempunyai kebolehan dalam menyelesaikan masalah. Setiap orang pasti ada masalah kan? Betul. Orang yang tak ada masalah tu bermakna dia hidup dalam dunia yang bukan realiti. Bukan orang lah orang kata. Bukanlah. Macam mimpi gitu lah. Okey. Jadi kita kena pandai cari jalan untuk selesaikan masalah tersebut. Bukan terkurung di dalam masalah tu. Faham? Okey, terima kasih kepada saudari Tasha tentang perkongsian ciri-ciri student yang mempunyai kesihatan mental yang baik. Jadi seterusnya bersama saya saudara Haziq. Apa khabar saudara Haziq? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Okey saudara Haziq, saat anda yang tidak busy. Saudara Haziq boleh ceritakan tak tentang apakah intervensi ataupun langkah ataupun orang kata strategi untuk membaik pulih, mengembalikan kesihatan mental dalam kalangan student ni? Okey. InsyaAllah kita sama-sama. Okey, untuk strategi dalam menghadapi masalah mental ni, saya boleh cadangkan ada 3 perkara. Iaitu yang pertama, kita mesti mencari bantuan profesional. Iaitu ahli profesional kesihatan mental yang boleh bantu kita, pakar dalam bidang ini, iaitu seperti ahli psikologi, terapis, psikiatri. Kita kena cari diorang ni sebab diorang ada cara untuk bawa kita keluar daripada masalah-masalah kita. Ya. Saya ada satu pengalaman dengan seorang pesakit mental sendiri. Okey. Beliau sendiri berkata pertama sekali dalam menghadapi masalah ni dia kena sedar yang dia adalah seorang pesakit. So dia mencari perawat lah. Dia seperti ahli psikologi, terapis tu semua kan. Bila dia jumpa orang-orang macam ni, dia jadi lagi semangat untuk tolong diri dia sebab dia tahu yang dia boleh pulih. Okey, cara seterusnya adalah dengan mengamalkan penjagaan diri. So setiap orang kena selalu luangkan masa dengan diri sendiri, melakukan aktiviti yang boleh membawa kepada relaksasi. Relaksasi ni yang mana kita boleh buat tenang kita lah. Macam datang masalah tu, kita buat aktiviti yang boleh bagi nikmat, boleh buat kita relax. So dia macam bersenam, meditasi, membaca atau menghabiskan masa dengan alam semula jadi. Asalkan dia tenang. Ya betul. So macam podcast kita hari ni lah, dekat nature kan. Okay, so pergi ke strategi ketiga, kita kena bangunkan rutin. Kita kena cipta rutin. Di mana cipta rutin harian ni dia akan berikan kita struktur dan kestabilan pada diri kita. Ini kerana konsistensi boleh memberikan keselesaan dan membantu kita menguruskan tekanan. So bila kita ada suatu konsistensi dalam harian kita, so tak mudah lah untuk tekanan tu membebankan kita. Rutin ni termasuklah macam tadi lah kita cakap, senaman, lepas tu pengambilan makanan yang sihat pun penting. Lepas tu kita buat perkara-perkara relaksasi macam tadi, contohnya kita main gitar, kita nyanyi, kita melukis, tulis puisi, semuanya lah. Faham. Ini semua akan menyumbang kepada kesihatan fizikal dan mental yang lebih baik lah, terutamanya kepada anak-anak muda kita sekarang ni kan. So jadi kesimpulan saya kat sini, penting untuk kita ingat yang tak semua strategi yang saya share ini membantu. Sebab kita tahu banyak orang variasi. Diorang semua ada cara diorang sendiri. Ada yang perlu tidur kalau ada masalah datang kan. Tapi ini adalah salah satu cara lah. Strategi yang saya share ni boleh diguna pakai untuk tolong kita, untuk tolong anak-anak muda kita, masyarakat kita. Jadi saya cadangkan untuk semua orang amalkan lah. Sajalah daripada saya. Okey, terima kasih saudara Haziq. Okey, seperti mana yang kita dimaklumkan tentang pandangan yang dikongsikan oleh saudara dan saudari dalam podcast tadi, setiap
perkongsian pengalaman yang dikongsikan adalah ia mempunyai potensi untuk menjadikan kesihatan mental itu menjadi lebih baik. Jadi akhir kata saya merayu kepada semua masyarakat dan student juga untuk membentuk persekitaran yang positif agar kesihatan mental dalam kalangan student maupun semua lapisan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk itu sahaja podcast kita pada hari ini. Berjumpa lagi pada hari yang seterusnya. Assalamualaikum.